Macam, uish, ni dah kali kelima dah aku kena ni. Memang ada jengoi kot, pintu belakang toilet ke. Lepas tu duk jengoi. Hai, welcome back to Cik Nara Channel. Okay, hari ni sebelum saya mulakan part tu, saya nak ucapkan terima kasih untuk sambutan yang sangat berberansangkan untuk video pertama saya. Dan siapa yang tak tengok lagi video pertama saya, boleh tekan link dekat bawah. Okay? Okay, untuk mulakan cerita part tu ni, saya nak kongsikan dua benda yang bagi saya agak sedih lah. Untuk perkara yang pertama adalah ada 200 orang yang tengok video pertama saya tu, tapi 200 orang tu dia tak subscribe saya punya channel. Saya tak pastilah sebab mungkin dia lupa ataupun dia rasa konten yang saya cuba bawakan tu kurang menarik, jadi dia tak rasa tertarik untuk klik button subscribe tersebut. Dan yang kedua, tak apa. Yang kedua, tunggu hujung video nanti, okay? Alright. Guys, tapi sebelum dengar cerita part tu ni, aku nak explain dulu apa maksud kena tindih ni mengikut ilmu sains. Kata, badan kita ni adalah mengalami kelumpuhan. Tujuan kelumpuhan ni adalah untuk mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimimpikan. Okey. Keadaan ni akan berlaku dalam sekitar 1 hingga 3 minit sahaja dan dia tak akan menyebabkan apa-apa masalah kesihatan, tetapi akan rasa takut lah. Lepas tu hampa boleh tengok kat sini risiko dan rawatan yang boleh diambil untuk menghadapi kelumpuhan tersebut. Boleh tengoklah kat sini faktor genetik, sejarah trauma, masalah kesihatan mental dan sebagainya. Saya nak kongsi pengalaman saya sendiri yang mana saya kena tindih. Kena tindih. Kalau kena tindih ni sekali dua ni tak apalah, mungkin boleh dianggap sebagai benda yang biasa. Tapi kalau dah kena 4-5 kali tindih ni, bukan benda biasa dah. Sebab tu saya nak cerita. Okey, macam ni. Masa tu saya zaman STPM tahun 2018. Okey, masa tu kan saya duduk asrama. Satu bilik ada 12 orang. Dan semua katil dah berdeka masa tu. Masa tu saya duduk katil bawah. Sebagai bayangan lah bagi apa senang nampak kan. Okey, malam tu saya rasa letih tau. Letih yang macam kita buat kerja siang macam angkat berat kan. Tapi bila malam tu kan, kita macam tak ada energi tau, tak ada tenaga. Yang rasa yang macam sangat letih. Lepas tu saya decide untuk tidur awal malam tu dalam pukul 10 macam tu. Saya duduk atas katil lah. Letak kepala tu kan. Terus saya terlelap. Terlelap tu. Tapi kan tak lama lepas tu kan, memang saat saya letak kepala atas bantal kan, duduk saat tu saya rasa macam ni, kaki saya macam berat tau. Saya tidur melintang. Kaki saya dua-dua belah rasa berat. Betul kan. Kuih-kuih lama dia naik kuih kat perut. Dekat perut tu kan, saya rasa macam kena tekan tau, macam benda berat tekan perut. Rasa macam tu, rasa berat gila. Masa tu kan saya punya pernafasan masa tu dah mula macam tak boleh nak bernafas secara normal. Rasanya macam dah sekat-sekat. Lepas tu duduk saat dia hentam betul dada saya. Allahu Akbar. Masa tu kan rasa macam ada penyakit semput tu. Dia punya rasa sesak nafas tu kan. Lepas tu saya waktu tu dalam hati yang waktu tu mulut memang terkaku. Mulut tak boleh nak buka dah. Lepas tu dengan dalam hati duk kata macam, ish, apa benda ni yang atas dada aku ni rasa macam berat sangat ni. Lepas mulut saya tak boleh nak buka. Lepas tu dengan saya waktu tu dengan nak baca ayat kursi masa tu memang tunggang langgang dah. Lepas tu apa yang saya buat, saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ni kan, tapi ikut ni dalam hati lah. Memang rasa macam paling kuat dah. Dan masa tu mata saya je rasa macam boleh bergerak kiri kanan. Waktu tu saya rasa dah kali kelima saya kena tindih. Sebab dalam keadaan tu juga kan, saya rasa macam, uish, ni dah kali kelima dah aku kena ni. Memang melampau dah ni. Lepas tu tak tahu macam mana saya terbangun tu, saya duduk.
dengan keadaan yang macam sakit hati, marah, betul rasa takut tu, rasanya masa tu macam tak ada takut dah, memang marah. Saya terus macam, Oi, macam tak ada orang lain dah kau nak kacau. Aku je kau nak tindih. Lepas tu, dah dalam 12 orang dalam bilik ni, aku seorang je kau nak target. lepas tu kan, saya punya marah tu sampai kawan sebelah duduk sebelah saya ni jadi heran. Hak Mira tu lah. Kan yang waktu saya terjaga tu, Mira tu memang duduk sebelah saya, di tengah main telefon. Tapi waktu tu dia masuk ramah dengan saya. Dia macam heran. Awak Nora, bangun-bangun tiang jadi guni. Dia kata tu kat saya. Saya macam blank. Saya jadi macam, macam tu. Lepas tu, saya tak fikir banyak. Saya terus masuk toilet. Masa masuk toilet tu kan, dengan niat saya nak pergi ambil semayang lah kan, sebab nak tidur balik ngantuk kan. Tapi bila saya masuk bilik tu, Allah, rasa macam, kalau aku masuk bilik ni agak-agak kan, aduh, tak benda tu. Dia fikir macam tu pada. Kot lah, kita tak tahu. Hamba cuma bayangkan kan. Masuk-masuk bilik kot lah, dia jengoi kot pintu belakang toilet ke. Lepas tu dia jengoi kot atas shilling ke, dia melekat kat shilling ke. Dia fikir pelik-pelik gitu lah. Tapi saya kuatkan semangat saya juga masa tu kan. Saya pergi kat toilet, dah settle apa semua, saya terus ambil semayang. Lepas tu saya terus masuk tidur. Masa sebelum saya masuk tidur tu, kawan saya Hak Mira tu dia mai lah tanya saya balik, awak siapa Nora tadi sampai duk marah-marah kan. Lepas tu saya cerita lah kat dia, yang mana waktu tu kayaknya saya kena tindih tu, kayaknya tahap yang boleh mencabar kesabaran saya sendiri lah. Sebab bagi saya tu memang melampau dia tu. Kejadian yang kedua yang berlaku ni dekat rumah saya sendiri, yang mana waktu tu kalau tak silap saya demam. Bila demam ni faham lah, memang tubuh badan akan jadi lemah, semangat kita pun akan jadi lemah. Saya rasa dalam pukul 9.30 macam tu saya get ready nak lena. Keadaan yang hampir sama macam saya kena dekat asrama. Tapi yang ni dia saya kena tu kan, benda dia jadi dia macam terus hentam saya punya dada. Kiranya kan dia macam ada something benda berat duduk atas dada saya. Waktu tu saya rasa macam, ya Allah, lagi sekali kau ni kan. Saya rasa macam tu. Waktu tu saya jadi macam tak dapat nak baca apa-apa ayat. Jadi macam waktu tu saya nak minta tolong. Sebab waktu tu kan saya nampak kok saya sebelah saya. Waktu tu saya nak tangan saya ni, kira kok saya tu kan, kalau saya macam buat macam ni dekat tangan, dekat kok saya tu memang dekat, tapi disebabkan tangan saya masa tu tak boleh nak bergerak. Apa lagi boleh cakap dalam hati je lah, macam boleh cakap macam kok tolong aku kan, tangan aku punya badan ni tak boleh nak bergerak. Macam tu yang saya nak boleh cakap. Saya cakap banyak kali. Lepas tu kok saya masa tu memang tak dengar lah. Sampai satu tahap tu saya bukan hampir memang saya teriak masa tu. Terus saya bangun. Bila bangun, lepas tu kok saya sebenarnya main tengok dah, ni siapa yang teriak ni. Okey. Tadi kan saya cakap saya nak kongsi satu lagi cerita sedih tu kan. Okey, yang mana ada adik mesti dia rasa benda ni. Okey, adik saya tak silap saya 19 hari bulan. Sampai adik saya Muhammad Syahmi, mungkin ada di kalangan hampa yang kenal. 19 hari bulan hari tu disahkan positif COVID. Lepas tu sampai sekarang 23 hari bulan masih ditahan di pusat kuarantin. Jadi sebenarnya waktu saya buat video ni emosi saya pun tak apa nak elok, sebab saya duk fikir lah adik saya kat sana kan. Yang saya faham adik saya waktu tu waktu kena COVID tu dia risiko dia rendah, maksudnya tak capai kepada stage yang teruk lah. So hari ni dah hari kelima lah, tak silap saya hari kelima dah ditahan dekat pusat kuarantin. Adik saya tak ada kat sini, dia ada kat Pulau Pinang. Jadi nak minta jasa baik hampa untuk doakan adik saya cepat sembuh dan dia boleh belajar seperti biasa. Sebab takutlah benda ni kan kita tak nampak kan, jadi risaulah sebab
dia tak ada ke depan mata saya kan. Itulah. Jadi nak minta hampa doakan supaya adik saya Muhammad Syami supaya cepat sembuh. Itu saja. Okey, saya harap video kali ini dapat menghiburkan hampa semua dan saya minta maaf kalau masih ada kekurangan dalam video ni, dan saya semoga hampa terus sokong saya untuk berkarya dalam bidang YouTube ni. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Dan untuk siapa-siapa yang belum tengok lagi video part 1 boleh klik dekat link bawah. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum.